Selamat tengah hari semua, apa khabar? Okey, kita cerita sedikit hari ni tentang Atok. Atok minta lagi 100 bilion dolar untuk Atok nak membuatkan perang ini kegencatan senjata. Dan Atok mimpi di siang hari dengan Rusia dah berkata yang tidak ada gencatan senjata. Dan US fikir dengan 50 Attacker missile dan 100 Torek Jerman untuk mengebom tanah Rusia. Dan Rusia akan tunduk. Dan dia masih tak tahu di Rusia berapa banyak drone yang Ukraine gunakan untuk serangan dalam Rusia. Masih belum ada tunjuk perasaan di merata tempat di Rusia untuk memaksa Putin untuk berhentikan perang ini. Tidak ada langsung tunjuk perasaan di Rusia. Tapi apa yang jadi, berapa banyak YouTuber dan blogger jalan-jalan di dalam Rusia masih aman dan damai keadaan di dalam Rusia sendiri. Macam biasa kehidupan di sana macam tak ada apa-apa terjadi. World War II, Soviet Union, rakyat dan askar mati menentang Nazi. Lebih 20 juta manusia mati. Ini kerana US dan ally nak hapuskan Nazi. Dan sekarang US gunakan pengaruh Nazi untuk hapuskan Rusia. Pakai otak fikir apa yang US buat. Kalau ada pro US, tolong keluar dari channel ini. Hati anda pasti sakit kerana anda tak melihat sejarah apa jadi dunia. Ini bukan channel untuk konspirasi teori. Ini cerita berita tentang apa jadi dunia dan kelemahan perang dan kemodenan perang dunia sekarang. Dan siapa nombor satu senjata dalam dunia. US tak mampu, EU pun tak mampu. Dan Ukraine pun tak mampu. Mereka kata yang Putin ignorant. Rusia akan menang perang ini. Putin tak akan terima gencatan senjata. Dari Lindsey Graham berkata yang perang yang paling menarik yang US ada sekarang ni. Dengan tidak ada beg mayat yang akan dihantar balik ke US untuk dikebumikan. Tapi yang mati adalah rakyat Ukraine. Tapi baru setahun lebih mereka berperang, sekarang mereka Ukraine kata kami akan kekurangan askar. Di mana mereka nak cari askar untuk menggantikan askar Ukraine yang mati? Di mana ni? Mana Ukraine nak cari askar yang dah mati nak digantikan untuk ofensif mereka selepas habis musim sejuk. Lepas bulan 1 lah. Saya rasa pasti idea yang diberikan sekarang kita dah nampak akan terjadi. 50,000 askar Rusia mati dalam perang ini. Dan perang Vietnam, askar US mati 50,000 dalam masa 10 tahun. US berperang dengan Vietnam. Siapa yang paling banyak? Okey. Dan perang perang Vietnam selama 600 hari dengan Vietnam perang dengan US. Dan askar Rusia mati 50,000 dalam 1 tahun 8 bulan. Dan Ukraine bermula perang ini dengan askar sebanyak 240,000 dan ada lagi 300,000 yang sedang bertugas. Dan 400,000 askar Ukraine mati dan 1 juta cedera. Macam mana anda nak kata yang Rusia yang paling menerima kekalahan dan nak Rusia terima gencatan senjata ini? Adakah ini kesedihan untuk Rusia? Dan jangan lupa selepas Putin berkata yang 10 askar Ukraine mati dan Rusia 2, ini adalah pencapaian yang terbaik oleh askar Rusia. Selepas dia berucap yang rakyat Rusia tidak memberontak, malah makin ramai yang orang awam nak join askar Rusia. Saya bukan pakar matematik tapi anda kira sendiri. Dan Rusia ada lagi hujung tahun ini 1 juta askar Rusia akan berada di barisan hadapan. Saya suka berjalan-jalan naik kereta dan isi minyak berjalan jauh. Tapi Zelensky masalahnya minyak dia adalah darah manusia. Dan manusia yang dihantar perang dengan Rusia dah nak habis. Jadi dia nak isi minyak di mana? Dan
Jadi kalau dia nak 3 juta askar yang Jerman kata, kalau nak menang dengan Rusia kena ada askar 3 juta. Kalau nak menang dengan Rusia, Ukraine kena ada 3 juta askar. Dan Zelensky kata 500,000 pun susah nak dapat. Mana nak dapat 3 juta askar? Dan akhirnya Ukraine dapat 60,000 askar di dalam Ukraine, iaitu orang yang baru nak masuk universiti kena pergi perang untuk Ukraine. Dan British beri idea yang kalau Zelensky nak askar untuk perang Ukraine, pelarian Ukraine di Jerman saja ada 160,000 yang boleh berperang. Dan kalau kita kira seluruh Europe, kalau benar mereka hantar balik dan berapa askar Ukraine boleh berperang untuk tahun hadapan, untuk US dan ally di Ukraine pasti banyak. Tapi ada negara yang Europe yang tak sampai hati nak hantar pelarian ini balik untuk perang kerana mereka ada peri kemanusiaan. Tapi Poland, salah satu negara NATO, dah tarik balik kebanyakan subsidize untuk pelarian Ukraine, dan ini akan membuatkan pelarian Ukraine akan balik kerana tak ada subsidi. Tapi mereka dibolehkan bekerja di negara EU. Pelarian Ukraine boleh bekerja di negara EU. Okey. Sekarang EU dah tahu cara macam mana nak halau balik pelarian Ukraine balik ke Ukraine. Nampak cara dia. Tarik subsidize semua, baliklah kau ke Ukraine. Dan jadilah kau askar balik dekat Ukraine. Nampak? Ini cara dia orang pusing. Dia orang nak hantar yang 160,000, dia orang takut orang ingat dia binatang. Tapi dia gunakan cara ini. Dan banyak orang tanya dengan saya, kadang-kadang saya ni cuma nak bagi idea je lah. Okey, dia orang cakap, pelarian Rohingya macam ni, macam tu, macam ni. Okey, kalau mereka tak bekerja, macam mana mereka nak makan? Okey, macam ni, pelarian Rohingya tak boleh kerja dekat sektor dekat bandar ke apa, hantar dia orang kat kebun kelapa sawit. Habis cerita. Bagi dia duduk kat kebun kelapa sawit. Senang, bukan susah. Betul tak? Ini awak kalau biar dia duduk kat bandar, dia mesti nak cari makan, minta sedekah. Kalau tak minta sedekah, dia nak kena kerja. Jadi hantar dia kat sektor perladangan. Habis cerita. Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Jangan lupa belanja Abang Gift, okay? You rah, everybody.